Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah, kita sekalian kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Minta maaf saya tak sempat jadi bantu pada malam ni ada kuliah. Jadi kita masuk WhatsApp masjid dengan WhatsApp yang Jeff jadi admin dia. Saya tak tahu nama apa dah. Jadi yang saya tulis dalam WhatsApp tu pada malam ni kuliah pengajian ada macam biasa. Bagi tuan-tuan siapa yang ada ni boleh daftar nama kat Wahab dengan Jeff untuk jadi ahli. Juga tidak dikenalkan ya. Tak juga dikenalkan. Penjawabkan kalau tanya admin juga tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tuan-tuan yang terlepas minggu lepas, sekarang ini kita sampai di hadis 673. Hadis 673. Kita baca itu 25 dan hari ini kita 1 Jun. Jadi tuan-tuan tulis tarikh dia kita tulis. Jadi kita tengok nanti ni, kita tengok nanti dia, kita kaji bila tarikh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 673. An Sa'id bin Abi Waqqas قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. Boleh baca wada, boleh baca wida. Min waja'in ishtadda bi faqultu inni qad balagha bi min al-waj'i wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la faqultu bil shatri qala la thumma qala al-thuluth wa thuluth kabir aw kathir ila akhir hadis. Itu dia panjang. Tuan-tuan tengok pada hadis 673 ini, siapa perawi dia daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Ada 10 orang. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan termasuklah salah seorang dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia punya background. Dia tidaklah dia berdoa melainkan Allah Ta'ala pasti akan makbulkan dia punya doa. Dan tidaklah dia memanah. Kalau dia masuk kelak memanah, pasti kita dia boleh jadi serata kita. Tidaklah dia memanah melainkan panahan dia itu tepat. Sehingga kan mereka pernah try semua dia panah. Kata dia panah apa? Panah ni jarak dia jauh. Jarak dekat kita tak heran. Jarak dia jauh, dia masuk panah tengah ni. Tengah ni. Kita aku tak mau buat lagi ni, tak tunggu elok perangan dia tak. Perangan. Elok perangan saja. Salah belok panah. Semua orang tahu panahan bekas Sa'ad bin Abi Waqqas sebab orang kafir semua kena mati. Kira boleh bilang lah, dia panah tu berapa banyak yang mati dalam peperangan tu. Semua tengah-tengah. Dia punya panahan dia tepat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa jadi macam tu? Orang tanya ada, pasal apa kami tengok anak panah tidak pernah miss.
Yang kedua, hang doa selalu makbul. Dia kata satu hari aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, ud'u Allah an akuna mustajabat da'wah. Ya Rasulullah, tolong doa bagi aku ni, tiap-tiap kali aku doa Allah Ta'ala maaf. Jadi Rasulullah dia minta aku tu yang Allah bagi doa kan. Allah doa, Allahumma anta a'lamu bi ahwali Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, engkau mengetahui keadaan Abi Waqqas, dan dia minta kepada aku suruh doa kepadanya. Fa'ada'u lahu, maka ya Allah aku doa kepada dia. Allahumma saddid ramyatahu wastajab da'watahu. Sebab kata, ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas memanah, bagi panahan dia tepat dan dia tak miss. Dan kalau sekiranya dia berdoa bagi hamba, bagilah doa dia itu makbul. Sampai lepas itu dia doa apa semua makbul. Sampai satu masa anak menantu dia lepas nikah, elok nikah, jadi biasalah menantu nak minta duduk asing, duduk asing, ada teman sepadu lah juga dia. Ada taman sepadu. Ayah kami dah nikah lah, jadi nak duduk di taman sepadu, kami pergi rumah lah. Ayah kata apa, tak salah berpindah, ni mak dengan ayah kami duduk dua orang ni, tak nak siapa, duduk dengan kami lah. Ayah kami kira nak keluar juga. Rasulullah bapak kata, demi Allah kamu tak boleh keluar dari rumah sini. Dia kata, demi Allah kamu tak boleh keluar dari rumah ni. Tak, kami nak keluar juga, tak apa. Lepas keluar angkut barang apa keluar, sampai rumah taman sepadu, mati dua orang satu juga. Allah. Ini dia kata, abang mulut abang kena jaga sikit. Kalau kita mulut capui orang kan. Mulut abang kena jaga sikit. Pasal abang ni doa apa? Doa makbul. Jadi banyaklah cerita-cerita kata Sa'ad bin Waqqas ni seorang yang amat makbul doa dia. Dia doa apa? Sebab tu bila dia nak angkat tangan, okey tak apa. Kalau itu aku doa kan, tak apa. Orang main kat Sa'ad bin Waqqas. Apa yang ni tak adil? Tak adil. Lepas tu dia kata, kalau aku tidak adil, siapa ada lagi yang adil? Abang, mana aku salah tangan? Dia kata, abang macam ni adalah okey macam ni. Aku kata dakwaan hang tu tak betul. Lah aku nak doa, ya Allah, kalau ada dakwaan hang tak betul, biar hang buta, hang timpang, hang pekak, hang kulit. Tak apa. Tak aku tarik balik. Aku tarik balik. Jadi tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya senjata dia apa dia? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hampir berlaku kematiannya, kita tengok peristiwa ni, hampir berlaku kematiannya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya, pada tahun haji yang berhabisan saya sakit. Jadi haji wada Rasulullah haji dia yang terakhir, dan kebetulan masa tu juga dia sakit, dan Rasulullah SAW datang mengunjungi saya. Rasulullah mai ziarah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ada dia. Kalau kita tidak ada sebarang masalah, kita lapang, maka kita berziarah atau apa, kalau sakit insya-Allah. Dan ini banyak dilakukan oleh misioneri Kristian. Tapi daerah mereka bantu lain-lain kali mereka boleh tarik pesakit itu masuk Kristian. Ini strategi misioneri Kristian. Aku bertanya kepada beliau, maksudnya tanya kepada Rasulullah, saya merasa sakit saya ini agak mengkhawatirkan. Saya ada mempunyai kekayaan, sedangkan yang akan mewarisinya tidak ada selain seorang anak perempuan. Itu dia tak boleh tu. Dia mati stok ke anak perempuannya dan 4 orang isteri. Itu dia tahu. Dia takut sensitif kan. Tapi sebenarnya memang macam tu Allah. Dalam riwayat contoh Sa'ad bapak ni dia mati, dia 4 orang isteri dan seorang anak perempuan. Dia pun dia dapat apa yang banyak. Tinggalan dia. Okey. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari kekayaan saya itu? Itu tuan-tuan tulis atas tu dah kosong kan? Tuan-tuan tulis 20,000, 40,000, 60,000, 80,000. Buat je tu saudara. 80,000
Kita buat 800,000 ya orang 20,000, 40,000, 60,000, 80,000. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari kekayaan saya itu? Okey, kalau 2/3 macam mana? Artinya 40, 60 lah. 60,000. Ya Rasulullah, saya ada 80,000. Boleh tak saya nak sedekahkan sebanyak 60,000? 2/3, 60,000. Jawab Nabi, tidak boleh. Aku bertanya 1/2, yakni 40,000. Ya Rasulullah, boleh tak aku nak sedekah sebanyak 40,000? Jadi 40,000 lagi nak bagi untuk waris dia, 40,000 untuk sedekah. Rasulullah kata, dia bertanya 1/2, 40,000. Kemudian beliau bersabda 1/3 sahaja. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu nak sedekah, kamu sedekah cuma 20,000. 20,000, 40,000, 60,000, 80,000. Kalau kamu nak sedekah, kamu sedekah cuma 20,000. Lebih kurang macam tu lah. Kita buat 1/4 dah, no? 1/4. Kita bagi 1/4 senang. Kan? Kalau kita nak bagi 1/3, 30,000, 60,000, 90,000. Itu senang. Kita pun bagi 1/4 senang. Dia tanya ke Rasulullah, boleh tak dia sedekah 60,000? Rasulullah kata tak boleh. Kalau sedekah 40,000, tak boleh. Rasulullah kata kalau nak sedekah, sedekahlah 20,000. 60,000 lagi bagi kepada ahli waris. Ya. Jatuh. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz, dia tak tinggal langsung duit. Dia sumpah apa kat anak dia? Pada dia tak tinggal langsung. Umar bin Abdul Aziz, orang tak alangkah teruknya, tak tinggal anak-anak duit kat anak-anak, semua dia masuk Baitul Mal. Dia kata, sepenggelan aku semua harta warisan aku sedekahkan kepada Baitul Mal, habis. Anak isteri yang tak tinggal dah, aku serahkan mereka kepada Allah Ta'ala. Kalau pak kita kata lagu tu, pak kata ni nak bagi duit muatar, pak nak dekat kat masjid Cik kan? Kat Empas Kupang pun tak bagi. Betul pak tinggal buat kami. Kat Empas tinggal Allah dan Rasul. Kenyanglah kami makan Allah dan Rasul. Tapi nak bagi tuan-tuan, dia adalah orang yang kuat, iman dia kuat. Kita orang awam sekat macam tu saja. Jadi seeloknya kita ikut yang ni. Jangan bagi sampai habis. Kita bagi 1/3. Rasulullah kata 1/3 itu sudah banyak. Rasulullah kata hang bagi 20,000, itu pun dah banyak dah. Okey. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan dia dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah kata, tinggal depa ada duit adalah lebih baik daripada tinggal depa apa? Depa tak ada duit. Nanti ni depa terpaksa minta Allah kepada orang. Sebab tu tuan-tuan jaga kita keluar tabligh, keluar 4 bulan, keluar 4 hari tak pasal dengan 4 hari. Jadi keluar 4 bulan. Keluar 4 bulan pastikan kita sudah tinggalkan nafkah untuk anak apa? Anak dengan isteri. Kalau kita tinggal nafkah untuk anak dan isteri dan kita keluar fi sabilillah, dua-dua kita dapat pahala. Keluar jihad dan Allah mendapat pahala, kita tinggal nafkah untuk anak isteri pun dapat pahala. Tapi kalau kita keluar fi sabilillah, tapi anak nafkah untuk anak isteri kita tak tinggal, maka tuan-tuan, anak kita terpaksa minta ke orang, tak main sekolah, dia belanja tak ada, lepas itu isteri terpaksa minta, jangan-jangan. Itu tidak disuruh kepada kita. Saya rasa kalau Amir tahu, Amir yang menguruskan bahagian kepada kita begini, tentunya tinggal untuk anak isteri. Tetap tinggal jangan. Amir tetap begini. Itu kalau kita bawa makna. Perbelanjaan, tuan-tuan, satu lagi kita boleh satu yang peristiwa yang sambil Abu Waqqas ni, apabila dia sakit, dia nak meninggal dunia, orang tanya ke dia, sampai Abu Waqqas, hang tinggal anak masih kecil lagi, hang tak takut kan bini depa duit tak ada? Duit tak ada, depa jadi miskin. Dia kata tak, aku telah tinggalkan pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa dia? Sesungguhnya anak aku ini, aku sudah ajarkan dia dan dia sudah menghafal suratul Waqiah. Suratul Waqiah. Dan aku pasti bahwasanya anakku
sentiasa membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Dan percayalah, sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, dia tidak akan miskin. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan benar, yang benar yakin. Anakku dah baca surah Al-Waqiah, dia boleh menghafal surah Al-Waqiah, dan aku memang tahu dia boleh menghafal surah Al-Waqiah. Jadi tuan-tuan, itu pusaka yang ada dalam agama Islam, iaitu sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah tidak akan dihampiri oleh kemiskinan. Jadi tuan-tuan boleh bangun. Ustaz, saya baca Quran tak arti ada. Itu salah saya tak ngaji kecil tu. Tidak. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza wajatil ardu wa wazzatil jibalu wazza fakanat samaan mumbazza wa kuntubat wa yantabazza. Okey. Ustaz, saya suatu waktu yang saya tak pandai, tapi itu tak elok. Jadi satu lagi kita boleh buat, iaitu jangan tinggalkan solat duha. Jangan tinggalkan solat duha. Nampak macam mana Ustaz solat duha? Senang je. Solat 2 rakaat, lepas solat Al-Fatihah baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Lepas tu rakaat yang kedua, lepas baca Fatihah, baca wadduha wal laili idza saja. Ustaz, saya dah apa ada, saya masalah saya tajwid tak erti. Wasyamsi wa duhaha tobat tak ingat. Ni kalau Ustaz sebut baca surah Al-Ikhlas, saya tak erti, sebab kalau Allah pun saya tahu. Okey, kita apa, kita ubah sikit, kita baca sikit tak apa. Kalau macam tu, surah apa yang akan saya Allah bina betul dah, surah tu kontrak dah memang. Okey, kalau macam tu tak apa. Rakaat yang pertama lepas waladhdallin baca qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua lepas waladhdallin baca qul a'udzu birabbin nas. Cuma kafiyah dia tu kena betul. Cara dia. Misalnya Allahu akbar, ni terutamanya orang negara. Orang negara. Dan negara kita heran, pasal pak mampu orang main kat dia, kat kita tu tak main. Artinya pintu rezeki kita tu tertutup. Bukan pintu rezeki kita, tapi buat semata-mata kerana Allah. Jangan anak-anak negara tu tak. Kita Nabi kata sesiapa yang tidak meninggalkan solat duha, maka dibukakan pintu rezeki dia mencurah-curah. Solat duha. Jadi Allah usolli sunat duha rakaatain lillahi ta'ala. Ustaz nak sebut macam tu saya tak erti lah. Kira hang ni terus rumah ni. Ada tak semua nanti. Okey, tak apa. Kalau tak apa, kita bermudah. Masa takbir Allahu Akbar, dia ada nanti saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat zikir asas kita. Bila zikir asas kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang sekurang-kurangnya bagi basic kita. Habis tu katakan, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat solat duha ini ya Allah, aku mohon kepadamu, engkau murahkanlah rezeki ya Allah. Engkau bukakanlah pintu rezeki kepada aku ya Allah, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada tertutup pintu rezeki. Buat jadi makanya buat mana dah 15 tahun dah. Jadi insya-Allah buat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yakinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, aku telah tinggalkan amalan kepada anak aku, iaitu beliau sentiasa baca surah Al-Waqiah pada setiap malam, dan beliau solat duha 2 rakaat pada setiap hari. Orang yang tuan-tuan saya dapat sampai orang yang miskin ini tuan-tuan, miskin bukan kerana diuji oleh Allah Ta'ala, tapi miskin dia itu memang miskin. Tuan-tuan akan dapati majoriti lah saya kata, bukan ke semua macam tu. Majoritinya ialah orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tutup dia punya apa? Dia punya pintu rezeki. Itu Cina aku benar tak? Cina aku benar. Tak. Cina lain. Jangan faham Cina.
Allah Ta'ala buka bagi Cina, bagi rezeki kat Cina, bagi hari akhirat Allah Ta'ala kata aku dia akan hisap amal mereka terus lempar ke dalam neraka. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala tak akan hinakan kita. Allah Ta'ala bagi kita rezeki kita. Pembelanjaan yang telah engkau keluarkan semata-mata kerana Allah, sesungguhnya akan diberi pahala oleh Allah, sehingga belanja yang telah engkau keluarkan untuk isterimu sekalipun diberi pahala. Diberi pahala, bagi pahala. Tapi dengan syarat jangan okey. Bertengkar, berkeliang, keluar. Allah. Sedihlah isteri. Isteri kita duduk kita dah 15 tahun dah, dekat 20 tahun dah. Elok-elok berkeliling, keluar. Jangan lupa. Hang duduk di belah sini, yang balik dulu ni. Tarik tempat kita duduk. Hang belah sini, yang belah balik tu. Aku ambil ni. Mak ayah hang dah mati. Hang tak ada kerja apa, suri rumah tangga. Aku yang belah hang. Kalau tak ada aku, pada adanya mati dah hang ni. Jadi tuan-tuan, dah hidup selama 20 tahun tiba-tiba benda tu dia apa? Dia keluar. Maka isteri dia akan rasa apa? Sedih dia akan sangat. Ya Allah, rupanya macam ni pandangan aku pada suami aku. Jangan tuan-tuan, jangan mungkin. Dalam Islam dia hanya beri pahala. Allah bagi pahala. Itu syarat jangan mungkin. Itu saja. Kataku ya Rasulullah, pasal apa aku buat macam ni? Pasal apa aku nak sedekah sampai 2/3? Pasal apa aku nak sedekah sampai 60,000? Dia kata, kerana aku telah ketinggalan oleh kawan-kawanku yang mati syahid. Maksudnya kawan-kawanku mati syahid, tapi aku masih lagi belum lagi mati syahid. Maka daripada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, maka aku nak saing dengan pahala mereka itu, maka aku nak bagi sedekah yang banyak. Maka Nabi kata, nak menjelaskan kepada dia. Jawab Nabi SAW, engkau sekali-kali tidak ketinggalan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak. Setiap amal soleh yang telah engkau perbuat akan menambah darjat dan ketinggianmu. Apa yang hang buat, Allah Ta'ala akan penaik darjat. Mudah-mudahan umurmu panjang sehingga bermanfaat bagi satu kaum dan kemudian bagi yang lain. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas panjang. Semua kata macam tu. Mudah-mudahan umurmu panjang. Nabi kata mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Apa macam tu je. Allah Ta'ala terus panjang. Tunggu jadi benar. Orang main nak ambil rumput ekor, naik basikal lah besar. Pakcik tu kaya jual cucuk. Nama pak tak pakcik lah, jual cucuk. Kan? Basikal besar kan? Saya rasa basikal besar tu, palang tu tak ada dah kan? Saya minta, aku jadi minta nama ekor. Dia kata, tunggu. Tak nama ekor hanya minggu depan dia tu. Dia kata, apa nama ekor tu korang. Nak nama ekor sangat. Tengok apa korang tu. Dia pun tak terburung marah ni. Balik. Dah minta nama ekor tu burung. Lepas tu tak apa, minggu depan tak tikam apa kan. Tikam apa. Tetap kat kawan aku bantu sebab aku minta nama ekor kata burung tu lepas. Lepas tu dah minta nama ekor tu minta ni londang orang tak nak minta nama ekor tu betul tunggu ke apa. Dia kata minta nama ekor apa, dua pukul hang. Dia kata hang tengok tak tunggu ke apa. Tunggu ke apa dia marah aku. Tunggu so tengok dua pukul hang. Rupanya dalam basikal tu ada nombor di bawah dia tu. Basikal apa memang betul. Kita dengar cerita di sini tengok di bawah tu ada nombor dia. Nombor tu first prize ni nombor ekor. Ada sebut lagu tu je. Jadi tuan-tuan dapat bagi Allah tak ada mampu mereka punya apa? Mereka punya doa. Tapi Tuhan tak bagi hidayah untuk itikaf. Okey. Demi Allah, teruskanlah sahabat-sahabatku hijrah dan janganlah dibiarkan mereka surut ke belakang. Tetapi Rasulullah SAW
sangat menyayangkan seorang yang miskin tak dapat pindah, iaitu Sa'ad bin Khawlah. Ada sahabat yang tak boleh hijrah. Pindah tu tuan-tuan tulis sikit, hijrah. Yang tak dapat pindah, yang tak boleh hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Ada sahabat yang tidak boleh hijrah ke Madinah. Kenapa? Pasal miskin. Jadi mereka hijrah. Tuan, contoh hijrah ni cukup dahsyat. Ada sahabat yang bawa barang dengan harta dia, dengan unta dia sampai tengah jalan. Orang kafir Quraisy tahan. Orang bagus no. Dulu orang miskin, hang tak apa, mereka di sini kaya, lepas tu hang nak buat kekayaan tu pergi ke Madinah. Itu sahabat tanya, adakah kekayaan ni yang menyebabkan pahala? Ya, okey, ambil semua. Tinggal, aku belah ambil. Tinggal kuda ni sengkok ya, apa pergi. Jadi dia tinggal ambil barang tu bagi bang. Bagi kat mereka. Macam tu mereka semua hijrah ke dalam. Jadi saya tak tahu kalau naik unta, kita naik bas boleh berapa 8 jam, tengah-tengah kan. Sikit pinggang tu. Dia dah buka pergi ke Madinah tu. Bayangkan orang naik unta tu, lagi lah. Lambat. Okey dah. Jadi memang mujahadah semua dulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangisinya tak kadang mendengar dia meninggal. Jadi tuan-tuan kita tengok di sini. Satu lagi yang saya boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Ada sahabat Rasulullah SAW yang lain, dia tahu kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa dia makbul, dengan sebab Rasulullah doa, dia pun pergi jumpa Rasulullah pada hari yang lain. Jadi orang masyhur tahu dah Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa dia makbul. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, qul Allah dan aku nak mustajabah dakwah. Ya Rasulullah, mohon kepada engkau doalah supaya doa aku ini makbul seperti mana doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Rasulullah bagi fatwa kaya. Rasulullah apa ni ya? Atib mat'amak tustajab da'watak. Atib mat'amaka tustajab da'watak. Pak kata. Surah kata, okey, kalau anak bagi doa makbul satu saja. Jaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut hang. Coklat Cadbury tak makan. Dia buat lawan siapa? Babi dia melengok. Tanya siapa melengok? Oh tak melengok. Semua makan kata aku. Padahal bukan aku yang masuk dalam coklat tu. Lepas tu hentak pula panda pula cheese. Baru nak glamour sikit. Dia nak sebut panda. Tentu sebab coklat Cadbury ni jadi babi nak dapat nama. Dia jauh. Waktu kata. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok senarai tu pun dia banyak lagi. Dia hantar main. Bukan aku saja. Allah maaf. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan, tanda halal tu ready. Ada tak tanda halal? Tak ada. Kita pun pergi Langkawi, kita beli coklat pun kita tengok yang apa? Yang ada tanda halal juga. Kan? Coklat Daim. Tak ada tanda halal kan? Coklat Daim tak ada tanda halal. Saya memang ambil ke bawah, tengok tak ada tanda halal. Coklat apa ni? Chelsea apa tau? Pun tak ada tanda halal. Cadbury ada tanda halal pun ada jelitin babi. Tapi tuan-tuan, setakat tu je lah kita mampu buat. Kita tengok sos, kita tengok apa kicap apa tu, kita tengok apa je yang saya akan tengok dua-dua sekali tuan-tuan. Saya tengok nama Melayu, lepas tu ada tanda halal. Satu je. Kalau nama dia, kalau Cina ada tanda halal, saya tak percaya. Ada pun nama Melayu saja tapi tak ada tanda halal pun boleh dipertikaikan. Sebab Cina ni dia beli tuan-tuan, dia beli sekali dengan nama. Tuan-tuan tahu kicap tamin. Tak maaf saya sebut dah. Kicap tamin tu Cina beli sekali dengan nama dia sekali. Apa dia? Nama apa? Ambil permit sekali semua. Zaitun, tuan-tuan tahu zaitun kan? Zaitun dia beli produk, dia beli sekali dengan nama sekali. Lepas itu tak apa. Saya ada kawan yang kerja di Jerkin. Tanya dia macam mana kita nak cek tanda halal atau tak halal kan? Nak cek sendiri. Personal. Ada yang tak ada senang ya. Ni ada nombor belakang ni. Tuan nampak? Saya baca ni no. 555601500343. Ada di perniagaan. Barcode tu. Kata barcode tu kan. Barcode. Type barcode tu hantar kat Jerkin. Tak jadi. Saya try satu. OT kan bilik. Ban bilik. OT ban nak bulat. OT kan bilik. Saya hantar nombor perniagaan. Dia akan jawab tuan-tuan. Dia akan jawab dia.
biasanya macam inilah, kalau ada tanda halal macam tu, dia akan jawab balik. Dia kata syarikat ini telah lupus tempoh sahnya dan belum diperbaharui. Biasanya macam itulah kalau ada tanda halal, dia akan balik. Jadi makna 2014 dia tak berbaharu lagi, 2013 memang dia ada. Biasanya macam itulah, kita tak macam tu. Dia pendapat saja, dia kata biasanya kalau start tak, dia akan datang macam itulah kalau ada tanda halal. Belum perbarui dia punya lesen. 2013 ada, tapi 2012 tak ada. Nampak? Saya try kutipan ke bilik. Tak pun. Dia balik-balik. Tahu dia apa? Syarikat ini tidak pernah memohon tanda halal daripada JAKIM. Tanda halal terbentang. Bukan kata tiru halam alif lam tu, bukan. Halam alif lam tu buat diri. Tapi memang logo tu JAKIM dia. Memang JAKIM. Kalau tuan-tuan ambil kantor besar tu, ambil kantor tu memang besar, memang JAKIM. Syarikat ini tidak pernah memohon tanda halal daripada JAKIM. Jadi pegawai JAKIM tak pernah pergi cek dia punya kelang, tak pernah cek dia punya ingredient kandungan apa, tak pernah. Dia cuma upah designer saja untuk buat apa? Buat tanda halal. Jadi nak habis kita nak buat jawab hari. Tak boleh nak buat apa. Tak, setakat yang kita mampu. Kita ajar pelajar di sekolah macam mana nak tahu makanan itu halal atau tak halal. Kita tengok lambang halal JAKIM. Ni keluar Cadbury ni dia kata tu berjalan. Tak tahu. Jadi jangan lupa jadi siapa buat tanda halal JAKIM tu, kalau dia tak boleh saman 10 juta. 10 juta nak dapat 5 juta. Mas paruh ya, dia tak dapat. Syarikat besar-besar dia nak heran apa? Kena 2-3 kali sama, dia tak boleh bohong. Itu je lah yang kita boleh buat. Dia tak boleh nak buat apa. Jadi tuan-tuan, jaga makanan minuman yang masuk. Atil mat'amak tustajab da'watan. Jadi benda yang dah tahu dah benda macam tu, jangan kita berhati-hati, kita jaga-jaga dan kalau itu pun kita tak nak buat, tak payah. Masya-Allah, tuan-tuan nak jaga. Kita makan babi ni banyak mana orang. Kita makan lemak babi ni lama bandar dah. Cina bergelar kita tengok kalau dah tak makan babi, dah makan babi, kalau dia makan lemak babi lagi biar lagi gambar. Masya-Allah, kita berhati-hati kalau kita nak bagi doa kita makbul, kita perhatikan makanan yang masuk halal, haram, syubhat, kita tunggu kita ambil bahan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 75. Ni ke usalli ada kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata bid'ah, ada kata macam-macam. Jadi hai kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melafazkan niat. Melafazkan niat tu tuan-tuan, buahlah nak parah sikit atas tu usalli. Usalli alif fa lam ya ataupun USALLI usalli atau usalli tu. Melafazkan niat solat ketika takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunat. Ketika Nabi SAW bersabda, contoh garis tu, sunat tu garis. Bukan bid'ah, bukan makruh, bukan haram. Kena ingat tu. Lafaz itu sunat. Kalau tak lafaz sah dah, sah. Tapi kalau lafaz lebih baik. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu sangat bergantung kepada niat. Dalam hadis ini baginda tidak mengatakan jaharkan ataupun nyaringkan. Jahar itu makna nyaring lah. Niat tersebut baginda juga tidak berkata perlahankan ataupun sirkan bacaan itu. Jadi tak kisah. Nak buat benar pun boleh, nak buat bagi kuat pun boleh. Tak usalli itu. Usalli akulah. Sehubungan dengan itu, jelaslah bahawa orang yang berniat dalam hatinya, yakni menghadirkan niat ketika bertakbiratul ihram dengan hatinya dan tidak mengucapkan dengan lidahnya, maka solatnya adalah sah. Okey, garis. Jadi orang tanya, ustaz, kalau tak baca usalli,
Macam mana? Kalau tak baca usolli macam mana? Ustaz, kalau orang kata usolli, apa pandai dia bahasa Arab ada. Usolli, tuan-tuan kalau buat usolli solat tu batal tu. Usolli jadi apa? Jadi batal. Baca Allahu Akbar lah. Allahu Akbar sah. Kalau Allahu Akbar ni kan nak mereka macam nak buat nak pergi belai sikit pada amalin Allahu Akbar, solat dia jadi tidak sah. Kena jaga. Okey, dia kata ada sah. Sementara itu apabila seseorang yang mengucapkan niat dengan lidahnya, maka solatnya, seorang yang mengucapkan niat dengan lidahnya, maka solatnya tetap sah, bahkan dikira sunat. Maksud dia yang mengucapkan niat dengan lidah, maksud dia lafaz dengan apa? Dia lafaz dengan dia, kemudian niat dalam hati. Maksud dia dua-dua sekali. Maka solatnya tetap sah, bahkan dikira mengikuti sunnah. Hal itu berbeza dengan orang yang pendapat bahawa mengucapkan atau melafazkan itu adalah bid'ah yang tercela. Tengok nota di bawah. Menurut sebahagian pelampau, ni Abdul Wahab ni, geng Wahab ni. Melafazkan niat itu haram ataupun bid'ah yang sesat. Dia kata haram ataupun bid'ah yang sesat. Bukan. Macam angkat tangan hari Jumaat lah. Maksudnya ustaz, kalau angkat tangan hari Jumaat tu, ada orang kata tak boleh. Kalau kita tak boleh, tidak. Rasulullah tidak pernah melarang kita mengangkat tangan dalam semua keadaan. Kalau dia jangan doa dan tanah. Jangan doa dan tanah. Dan hingga sebutkan, tuan-tuan kalau tengok di Mesir, saya tengok di Mesir, banyak masjid ni, masjid Al-Zahar, masjid Amr bin As, Allah maafil muslimin muslimat, amin. Lagi kuat dia. Kita pelannya. Tengah tu angkat tinggi, tengah tu tak angkat langsung, tengah tu angkat rendah, takut dia tengah-tengah. Jadi orang tak angkat dah, orang angkat, tak angkat dah, tak angkat, dia tengah-tengah. Dia tengah macam tu. Kan? Jadi dia masuk kot. Aku masuk semua orang. Orang angkat aku masuk, orang tak angkat aku masuk lah. Dia tu tengah-tengah. Lepas setengah lagi tengok orang. Kalau kena tak angkat, dia tak angkat. Kalau kena angkat, dia pun angkat. Tak ada larangan Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi tak ada masalah. Ini masalah Allah maafin muslimin. Amin. Muslimin amin. Allah muslimin muslimin. Amin. Tak kacau. Dan kalau orang tak mau angkat pun, itu benarlah. Tak angkat ni sama ada lena lah kan. Lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kan? Tak lain tidak ada semua masalah. Nak angkat tak angkat lah. Mereka saya baca nota di bawah tu 76. Mereka nota di bawah, kita pahami nota dulu. Mereka sebenarnya tidak mempunyai sebarang alasan bagi mengharamkannya. Ini kerana Nabi SAW juga melakukannya berdasarkan hadis tersebut. Nampaknya mereka keliru ataupun salah, sebab kalaupun Nabi SAW tidak mengucapkan niat at-tarku. Tarku tu maksudnya tak ucap. Tarku tu maksudnya meninggalkan. Ini yang ucapkan ya. Itu sesekali tidak menunjukkan haramnya melafazkan niat. Hal ini jelas sebagaimana ditetapkan dalam ilmu usul fiqh. Juga seperti dijelaskan oleh Imam Al-Muhaddis Syekh Abdullah bin Siddiq dalam risalahnya Husnul At-Tafawwur sampai habis. Kalau kita nak baca dia banyak, dia panjang sangat. Jadi tuan-tuan nak apa lagi? Rasulullah tidak buat, tidak berarti benda itu haram. Itu pakai kain pelekat tu, Rasulullah pakai kain pelekat tu. Rasulullah tak pakai kain pelekat. Tetapi benda itu jadi hukum syarak apa Rasulullah larang? Rasulullah larang. Rasulullah kita jangan pakai kain pelekat, jangan pergi duduk belanga. Baru tak boleh apa? Baru tak boleh pakai. Tak ada apa-apa. Tuan-tuan pergi di China, masjid semua macam kuil apa? Macam kuil China. Warna dia merah, masuk yang dalam dia aku bayarlah masjid kami yang dalam kuil ni. Masuk dia memang macam tu China. Cuma dalam tu dia ada mihrab atau macam mihrab kita lah. Tapi bentuk bangunan doang tu memang kita kata apa? Kita tokong. Kuil apa? Memang macam tokong. Jadi tak ada. Selagi tidak ada larangan Rasulullah, tidak ada sebarang masalah. Usalli. Rasulullah pernah dengar kata, jangan duk kata usalli no. Kalau ada larangan Rasulullah baru tak boleh buat. Okey. Kita tengok di sebelah sana.
Jadi tak ada masalah. Siapa nak baca usul ni, baca lah. Siapa tak mau baca pun, tak terulang lah. Sebab tu tidak ada satu benda yang tetap. Siapa nak buat tahlil, buatlah. Siapa tak mau buat, tak payah buat. Jangan menyalahkan antara satu sama lain. Sebab masing-masing ada dalil. Ada dalil. Orang yang buat tahlil ni macam apa? Sebab Rasulullah kata, Rasulullah pernah ambil fatwa baca di kubur tu. Rasulullah kata, la'allallah yukhaffifu anhum ma lam yabisa. Jadi itu dalil orang yang kata tahlil itu sampai kepada si mati. Bagaimana mungkin kita tengok nota tadi. Bagaimana mungkin menafaskan niat itu bid'ah tercela, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menafaskannya dalam sebahagian ibadah. Antara lain ketika beliau memperdengarkan ihram haji, baginda menafaskan labbaik bi umrati wal haji. Aku akan memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah dan haji. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah dan baginda ingin memakan sesuatu. Baginda bersabda, apakah engkau ingin sesuatu, yakni makanan? Sayyidatina Aisyah menjawab tidak. Lalu baginda berkata, inni shaimun. Kalau gitu aku berpuasa. Maksudnya kalau begitu maka aku akan berpuasa. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim pasal 35 juzuk 8 mengatakan hadis tersebut menjadi dalil bagi jumhur ulama bahawa saum atau puasa sunat boleh dilakukan dengan niat di siang hari sebelum matahari tergelincir qabla zawal. Jadi makna dia kata apa? Itu dalil puasa sunat yang boleh niat siang hari. Niat pukul 9 boleh, pukul 10 boleh, pukul 9 boleh. Cuma puasa wajib tak boleh. Bagi saya sabda Nabi SAW, maka aku akan berpuasa itu adalah berlafaz niat puasa. Demikian pandangan atau pandangan ulama, hanya Allah beri hidayah dan taufik kepada kita semua. Jadi itu yang di siapa nak kata usaha kata siapa tak mau kata apa kata, tetapi kalau kata itu sebenarnya lebih baik. Sebab dia membantu hati. Membantu apa? Membantu hati. Ya, usalli. Artinya kita tak fikir lain dah. Kan? Usalli fadhal amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bantu hati. Kalau kita nak fikir Allah di nombor Nabi 650 kan Nabi 750. Di nombor tapi kalau pihak besar tu nak buat bukit bayar. Tak fikir kan? Kebetulan Samsung rosak. Dia kata Samsung ni bateri dia tak baik lah. Ambil Samsung ni nak kita di Korea tu nak pakai 50. Di popular bookstore dia 550. Nak Samsung apa kan nak Samsung kan ambil tab apa macam ni. Allah tuan-tuan nampak dia jadi apa? Sambil mulut nak Samsung ke Lenovo, Samsung ke Lenovo. Allah. Jadi dia kacau. Maka sebab tu dia kata lafaz itu membantu hati. Usalli, jadi kita tak payah fikir mana dah. Usalli fadhal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, nampak tak? Dia membantu kita punya apa? Dia punya dia ada kawan saya tu, dia ingat dia kecil, dia sekolah tingkatan 1 kita tu. Dia masuk apa? Masuk tanding syarahan, kategori dia lebih kurang dari orang lain tahu. Masa nak naik syarahan tu tak fikir dia lah. Maksud dia kita janganlah tu praktis ketak tu tak kira orang dia tahu naik tak apa aku nak dapat nombor berapa dah ni tak apa kira duduk tak mana pun duduk depan ayam pun depan kucing pun tuan-tuan dia ada kasih sekalian ceramah kira pak tak sentiasa macam tu elok pergi ceramah dia kata tak tahu dah aku kata apa aku tak tahu dia kata dengan ketak dengan peluh apa-apa tu tak dapat satu hati nombor apa tak tahu habis habis tu ada umur apa Johan dia debat nama dia Johan bagi pertandingan syarahan pada petani kategori 15 tahun dia dah dapat dah Muhammad Zakwan atau Zakwan aku Johan lah seronok takkan nak petas peluh tu apa tu betul tak tempat kedua dan ketiga tidak ada kerana tidak ada penyertaan ada seorang saja. Aku punya pelatih yang mana bagi tahu pada aku seorang
saya lagi banyak lagi zakuan jumpa dia akan ceramah Pak Haji dulu. Saya tanya dia kan apa yang ingat kekeh saya masuk ceramah saya depan Pak Satu, tapi peserta dia tak ada. Okey, baik. Tuan-tuan, saya masuk sikit lah. Sebentar kita nak solat Isyak, kita masuk sikit. Ni ada kaitan dengan kita. Ragu-ragu dalam solat. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau siapa boleh tulis Arab sikit ataupun tulis Urdu, tak apa. Kaedah dia adalah asybah wa nadhair, dia panggil al-yaqin la yuzalu bisyakki. Kalau siapa yang boleh tulis Arab, tulislah alif lam ya qaf ya nun. Al-yaqinu la lam alif. Kalau tak boleh tulis Jawi, tulis Rumi. Al-yaqin A-L-Y-A-K-I-N. Al-yaqin. Tak boleh, tapi terus Q lah tengah tulis. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Al-yaqin A-L-Y-A-Q-I-N. Al-yaqin la L-A yuzalu Y-U-Z-A-L-I yuzalu Y-U-Z-A-A-L-U yuzalu bisyakki B-I-S-S. Kaedah dia al-yaqin la yuzalu bisyakki. Bahasa Melayu dia, yakin itu la yuzalu, sebab bagi bahasa Arab dia sentiasa. Tapi kita jangan bahasa sentiasa. Berapa sentiasa? Yakin itu tidak boleh syak. Yakin itu tidak boleh syak, dalam kurungan ragu-ragu. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak boleh hilang dengan syak. Maksudnya yakin itu tidak boleh syak, tidak boleh ragu-ragu. Itu namanya yakin. Faedah yakin tak sebagai orang Islam? Yakin tak? Ustaz, saya tak tahu saya Islam ke tak tahu. Jatuh. Yakin. Dalam masalah solat dan dalam semua ibadat, kaedah ini dipegang. Al-ashbah wal nadhair. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Suatu benar yang yakin itu tidak boleh syak langsung, tidak boleh ragu-ragu langsung. Hang yakin tak Allah Ta'ala itu ada? Saya rasa setiap orang Islam kita tanya soalan itu, dia tak akan fikir. Hang yakin tak kita Allah tu ada? Ni duk tengah main judi bro. Ada. Tengah minum bia kan? Buat tengah kita tanya ada. Mak, hang yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Oh, yakin. Tak ada siapa pun jawab tak tahu Allah Ta'ala tu ada kan tak ada. Artinya di situ semua orang apa? Yakin. Ragu-ragu dalam solat, tak boleh. Sikap ragu-ragu di dalam solat, sama ada ingin keluar ataupun tidak daripada pelaksanaan solat, boleh membatalkan solat. Garis satu. Boleh membatalkan solat. Saya bagi contoh. Lalu saya bagi contoh dah, 2-3 kali lah, diulang balik lah sampai tadi. Ibu suri rumah tangga, dia serika baju, kemudian dia letak di situ. Lupa nak tutup, ada tutup lah, cuma lupa kali serika tu. Dia sebelum semayang Zuhur tadi, Allahu Akbar, tengah-tengah semayang, anak umur 2 tahun merangkak 7 betul kat serika. Setengah ibu ni dia tak fikir lah, aku nak batal solat kan tak ada, pergi samak dulu. Pergi ambil serika tu samak dulu. Aku tengah semayang, kau tu ingat. Hak setengah tu dia fikir, aku nak berhenti tak berhenti. Tuan-tuan, sama dia ingat nak berhenti tak berhenti tu, solat dia jadi apa? Batal. Dia tak boleh berkata, weh, aku kena berhenti ni. Ataupun mayang nombor 1, mayang dulu, habis tak ada, letak pergi hospital. Dia tak ada duduk tengah-tengah. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan amalan ibadat kamu. An Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ta'udul khair fa innamal khairu bil 'adah wa hafidhu 'ala niyyatikum fi shalah, rawahu Tabarani fil Kabir.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, biasakanlah berbuat baik, kerana kebaikan itu dibuktikan dengan kebiasaan. Apa maksudnya? Biasakan berbuat baik, biasakan sebuah benda-benda baik. Elok-elok jatuh apa-apa, oh celaka, jatuh tangga sikit celaka, kan? Aksiden belakang, elok orang belakang, kita belakang celaka. Dia keluar benar yang tak baik, tak baik, tak baik, tak baik, tak baik. Elok kita nak mati, tak belakang ngucap la ilaha illallah, celaka. Suruh orang ucap, sebut dia okay, ni kejut apa, sebutlah elok sikit, kan? Kalau dia tak sebut dengan mulut, akan hati dia akan keluar celaka. Tapi kalau orang dah biasa Allah apa pun duduk tengah-tengah minum tepuk je Allah kan? Kita pun tengah-tengah duduk pegang izin makan, pegang izin tepuk betul-betul insya-Allah, automatik dia akan apa? Dengan Allah. Jadi benar-benar apa ini ta'awudul khair. Cerita yang broker tanah tu ingat tak? Cerita broker tanah. Saja ada yang broker tanah, sampai nak nazak tu. Orang sebelah dia contoh. Tanah di Kulim dah murah tau. Dia pun balik. Sekaki berapa? Sekaki berapa? Tu nampak ni. Dia bukan sengaja nak tanya, tapi dia keluar apa? Automatik. Spontan. Keluar. Duduk tengah nazak dah. Orang duduk sembang apa Brazil dengan Itali masuk perlawanan akhir, kan? Siapa Johan? Siapa Johan? Aduh, dia nazak lah. Sepatutnya dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nak bagi ta'awud, biasakan benda hak baik, dia akan keluar apa? Dia keluar hak baik. Sebab tu tuan-tuan, sampai dalam kitab fiqh dia kata macam ni, orang yang tak reti tajwid, jangan duk try baca Yasin di tengah tok guru tajwid yang tengah nazak. Orang tajwid dia tak elok. Tok guru tu tajwid, sajak tajwid nazak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allah lepas perut dia lah. Pasal Yasin baca 2 rakaat, Ya baca 2 rakaat, Sin baca dengan 6. Dia pergi kali Yasin wal Quranil Hakim. Kalau tengok meter kan dia lagi apa? Lagi naik. Bukan naik pasal nazak, naik lepas perut kau ni. Baca tajwid tak kena. Sebab tu dia tak fiqh, dia kata jangan orang yang tajwid dia bacaan dia tak elok pergi baca Quran, baca Yasin di tepi orang yang nazak tu, orang yang mahir tajwid. Kalau baca tu, nak baca juga baca pelan-pelan. Yang pergi dengar telinga dia. Dengar. Tu, biasakan buat yang baik. Kerana kebaikan itu dibuktikan dengan kebiasaan. Dan jagalah niat kamu dalam solat. Jaga niat kamu, bukan dalam solat saja. Pak Haji bersama. Saja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Ta'ala, untuk bini dia hilang. Cik Mah pergi mana ada tahu? Orang dah habis dah sepegang lek dah ke sana hilang. Ni sat lagi balik. Apa? Balik sat lagi nak balik ke mana ni? Dah lah dia tu, dia Malaysia tak pernah pergi mana, nak pergi pekan saya juga balik. Pekan saya juga balik. Ni lagi nak cari lagu mana? Dah ada tawaf tu. Tak apa pusingan dah tahu. Tawaf dia tu bukan tawaf kerana Allah Ta'ala lagi, tawaf cara bini. Tawaf cara bini. Tak dah sampai buat nombor 1 tak cari doa. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Kabir, jaga niat dalam solat. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, apabila kamu melaksanakan solat fardu, maka jangan keluar darinya untuk menuju kepada pekerjaan lain. Maksudnya kalau solat fardu, buat Allahu Akbar, alaihi wasallam. Elok dia nak main saja benda nak tanya tu. Terus kita terus kita dalam hati kita nak mula balik baca Fatihah, baca surah, baca Alhamdulillah. Dia nak main balik, dia nak ajar. Syaitan marah dia. Dia akan cuba lalaikan kita dalam solat.
Bila kita sedap boleh, ingat makna tu. Jangan sampai kita pun tak kita siapa lah kadang-kadang sampai rakaat ni rakaat berapa tak tahu. Dia tak kira siapa, tu imam ke, tu ustaz ke, tu guru ke, tu kalau kenal tak jadi. Dia jadi tu. Okey. Kita dah usah tadi accident tadi kata tak mau report, tu dia tu report dah dah. Janji dah semua kata tak mau report boleh kan? Kalau boleh tu sama-sama main kata apa? Kata cek itu accident apa? Lepas tu ni cek telah langgar dia apa? Tengok report dia tu. Dia teruk kata kat kita. Lepas tu kita bayar apa? Cek minta ada ke mahkamah. Hai tu jap ni dah tak mau report, kata nak buat sendiri-sendiri. Tak tahu rupanya dia cakap lagu lain, dia buat lagu lain. Bayar Isya jadi 7 rakaat. Okey. Riwayat Tabrani dari Fahan Yazid tidak mendengar secara langsung. Kesimpulannya hadis membuktikan kepada kita bahawa seseorang yang bersolat tidak boleh ragu-ragu tentang niat dia daripada mula sampai habis. Keraguan terhadap niat solat boleh membatalkan ibadat tersebut. Aku nak teruskan tak terus, nak teruskan tak terus. Otomatik dia jadi apa? Macam kita nak kata aku nak masuk Islam. Aku nak Islam kan nak Kristian, nak Islam kan nak Kristian, nak Islam kan Kristian. Dia dah jadi apa? Dia jadi dapat offer 10,000 setiap bulan kalau masuk Kristian. Tapi kalau dalam Islam tak boleh apa. Jadi nak Islam kan nak Kristian, nak Islam kan nak Kristian. Dia kata macam tu dia dah jadi apa? Tak. Wa Setakat sejarah ulama ini bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Tidak. Tanya pada sebelah Capri tu. Sebelah Capri tu. Jadi dalam dia dah ada bukti-bukti kan. Jadi kita pegang sama. Dan yang kedua kita yang pasal hukum balua tu macam mana? Pada umum balua. Umum balua dia panggil. Dia panggil umum balua. Jadi tuan orang termakan coklat Cadbury itu maafkan maksudnya dimaafkan. Sekarang ni kalau maksudnya kita termakan bukan kita sengaja. Kan dia panggil ikhtirari. Dia kadang-kadang macam kita kata ada banyak dalam Islam contoh Islam yang benda yang kita terpaksa macam kami di Mesir kadang-kadang kita nak balik hari Allah tu bawa aku minta RM1 kat kita nak mesej dia takkan nak proses basket tu nak balik dah ni kata bila apa kita bagi RM20 20 apa balik orang santai dia dah santai. Jadi kalau tidak dia buat lambat dia tak faham isu besar dia buat jadi lambatnya tu padahal dia tu boleh bagi senang bagi kat dia RM100 nak terus dia apa dia bagi kita terpaksa bagi ya. Sebab macam coklat Cadbury itu dia dah tengok halal dah. Ada orang yang jaga tuan-tuan. Saya tengok di Ismail Group tu ada ibu bapa yang jaga. Dia tengok anak dia nak coklat dia tak boleh nak tani tak ada tanah halal. Kita ambil yang ada tanah halal. Jadi dia ambil lah yang amanah tanah halal. Tak tanah halal dia tak ambil langsung. Artinya ada orang Islam dia memang jaga benda tu. Tapi kalau misalnya kita dah keluar daripada kita punya tu lepas pada tu baru kita tahu kita ada jelatin dalam Al-Quran. Jadi makna dalam Islam dia panggil maafkan maksudnya dimaafkan. Itu je lah. Cuma pihak-pihak yang tertentu kenapa tindakan maksudnya tindakan macam mana kalau benda-benda mereka menipu bagi pengajaran kat mereka takkan dapat tahu kata dalam Al-Quran mesti dapat tahu bagian hak tubuh tu mesti dia tahu. Kenapa ada tu habis tiba-tiba dapat lambang halal jakim? Adakah mereka sengaja buat tanpa diketahui oleh jakim ataupun dalam pengetahuan jakim? Kalau jakim boleh lepas benda tu, jadi makna dia jakim mesti perbaiki dia punya apa? Sistem. Tapi kalau memang ternyata salah, sama ambil 1 juta. Sama. Tahu apa? Habib ada, NGO ada kan? Orang besar-besar kita ada semua ikram ada apa semua banyak tahu apa satu semua sama 1 juta bagi pengajaran kat mereka kalau benar-benar mereka tu nak tipu tu je. Tapi kalau kita ada makan tu dimaafkan dapat nasib baik dalam Islam dimaafkan kalau dia kata segala semayang habis semua jahannam dia nak pukul balik jadi contoh lah contoh ini ataupun
kasut ataupun beg tangan kan. Beg tangan maksudnya kita kata pakai tidak perlu sama. Boleh, dia sudah berubah bentuk. Boleh. Kalau masih ada bentuk asal kena sama. Bentuk asal kena sama, tak ada buang. Ada semua. Okey. Tapi mana ada buang lah. Jangan duk kata tak buang pula. Sayanglah beli apa coklat Cadbury ni banyak sayang nak buang. Dah tak boleh. Kalau kita makan setakatlah ni kalau misalnya dia kata gelatin ada gelatin lah ni, kenapa? Sama ada pergi bagi kat Cina ataupun buang atau tukulah. Jadi jangan apa? Jangan makan. Macam kasut kita tahu ada titik 3 tu ada kulit babi. Kita pun baru tahu kawan abang. Jadi mana kena buang lah. Ataupun bagi kat kawan Cina yang kita tahu. Tak boleh dah. Sampai kita tahu tak boleh. Okey. Boleh tak? Okay, ada soalan lagi? Sakat lah, jangan duk beli lagi lah. Ada kata halal balik, ada. Kalau tak ada kata halal balik. Yakin kata kami minta maaf, sebenarnya tidak ada gelatin. Terima kasih. Kalau bertanya, apa? Okey. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا وارحمنا وتقبل محصولا اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في